Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. So, untuk aktiviti PDPR pada hari ini, kita akan coding atau cara bagi data jenis integer dan juga data jenis double ataupun float. So, saya akan tunjukkan kepada awak semua bagaimana cara untuk kita menulis kod arahan dalam Python melibatkan integer dan juga float. Okay. So, first kali, apa yang perlu awak buat ialah awak perlu klik line ni klik untuk Python online. Kita tak download dalam komputer. Jadi, bila kita gunakan Python online ni, awak boleh gunakan dia menggunakan komputer boleh, awak nak gunakan tablet boleh, ataupun handphone. So, dia lebih fleksibel lah. So, jadi kita klik kepada ni, link ni, dia akan masuk kepada online Python. So, untuk yang pertama, kita nak buat atur cara bagi jenis data integer. So, jenis data integer ni, okay, ini nota yang saya dah suruh awak buat pada minggu lepas. Apa itu integer? Integer dalam matematik pun ada. Dia adalah nombor bulat. Okay, yang terdiri daripada nombor positif, negatif dan juga sifar. Okay. So, dalam integer ni dia selalunya kita akan buat operasi matematik, antaranya tambah, tolak, darab dengan bahagi. Yang mudah. Kemudian kita juga apabila kita gunakan operasi ini dalam komputer, bagi operasi tambah dengan tolak sama saja simbol, tetapi kalau bagi darab dengan bahagi, dia guna simbol yang lain. Sebab darab ni macam X kan, bahagi pun tak ada simbol dalam dalam keyboard awak kan. Jadi untuk darab dengan bahagi ni, darab kita gunakan simbol bintang ni. So, boleh tengok buku teks muka surat 78 dengan lebih jelas. Dekat keyboard pun ada simbol bintang ni. Kemudian slash ni. Slash ni pun samalah. Okay. Jadi kita nak buat contoh 3.1. Kita nak buat kod arahan Python yang menggunakan fungsi int ataupun integer. Okay. So, kita pergi pada online Python. Okay, jadi ini yang dalam buku teks lah. Type saja Type A sama dengan int, lepas tu buat kurungan 10, B sama dengan int 29. Kemudian kita nak cari nilai C, jumlah. C adalah jumlah, di mana A tambah dengan B. Kemudian kita nak output. Mesti kita nak tahu apa hasil dia. Jadi macam mana kita nak tahu output dia? So, kita suruh print lah. Print untuk keluarkan output. So, print apa? Print C ni. C ni adalah jumlah. So, lepas kita dah siap type coding ni, kita run. Okay. Kalau kita pakai online ni, dia kadang-kadang dia slow sikit. Okay. So, kita dapat nilai 39. Okay. Kalau kita guna calculator pun dapat 39. Kalau kita nak suruh guna sistem pun sama. Ini macam mana kita nak coding dia. Okay. Katakan kita nak tukar operasi, kat sini tambah. Katakan kita nak tukar pada tolak pula. Pun samalah, ni kita run. Tolak Katakan macam tadi saya kata untuk darab, letak simbol bintang. Ni bintang ni, kemudian kita run. Okay, kalau bahagi, kita gunakan simbol slash. So, kita run. Okay, so kita akan dapat nilai di sini Jadi kat sini ikutlah. Kalau dia bagi dalam soalan X, awak tulis X sama dengan 36 katakan. So X integer 36. Ni katakan Y integer 29. Nak cari apa? Jumlah. Jumlah mesti number selepas dia. So number selepas dia X, Y, Z. Okay, Z sama dengan apa? X tambah Y. So nak print apa? Print yang ni. C ni
Kalau kat sini Z, sini pun print Z. Okay. Itu adalah untuk kod atau kod arahan bagi Python yang melibatkan fungsi integer. Okey, kemudian kita nak pergi pula kepada kod arahan yang seterusnya, iaitu float. Sebelum kita pergi kepada float, so dalam buku teks kan ada double kan. Double ni kita gunakan untuk atur cara C ataupun C++ dan C. Okey, sebab atur cara ni banyak jenis atur cara. Dia ada C++, dia ada Java, dia ada COBOL yang kita gunakan more tu kepada Python. So nanti kalau ada masa nanti saya akan tunjukkan juga cara nak gunakan coding bagi C++. Okey. Okey, apa itu double? Double ni adalah nombor perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan yang ada titik perpuluhan, of course. Okey, beza dia dengan integer. Integer tak ada nombor perpuluhan, dia nombor bulat. Double, dia ada nombor perpuluhan. So dalam bahasa Python atau kod atau cara Python, kita panggil dia sebagai float. Okey, tengok kat sini, ini double, ini C++. Ini Python. Jadi kita gunakan float. Okey, so ini contoh 3.3. Jadi kita boleh tengok macam mana kita nak coding bagi bagi Python bagi float ni. Okey, jadi kita tulislah dia punya kod tu. Contohnya dia declare num1, nombor 1. Dia akan gunakan singkatan lah, num1. Jadi jenis data dia apa? Jenis data dia adalah float ataupun nombor perpuluhan. So kita kena declare float 3.33. Okey, num2 float juga sebab nombor perpuluhan 10.401. Jadi kita nak cari apa? Nilai tambah. Jadi num1 tambah num2 kan. Jadi of course kita nak cari num3. 1, 2, 3 kan. Okey, jadi num1 tambah num2. Jadi kita nak suruh dia print output. Output apa? Output jumlah ni, num3 ni. Kita nak keluar kita nak suruh komputer print output ni. Jumlah bagi num1 tambah num2. So kita run. Okey, so dia akan dapat 13.734. So kat sini dia ada satu lagi function, iaitu function bagi round ataupun bundarkan. Round macam mana nak tulis? Round ni kita kena tulis dekat kita punya output ni. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi. Sebab kita gunakan Python online. Kalau yang kita install, kita just terus direct saja boleh dapat. Enter je boleh dapat. So ni kita try lah. Kalau tak dapat, buat banyak-banyak kali lah. Kalau tak dapat juga tak apa. Sebab yang ni kita gunakan online punya software. Jadi dia ada kekangan sikit, dia ada masalah sikit. Tengok dia padam kan. Tu yang saya kata tadi. Okey, apa maksud dia kat sini? Round ni adalah kita bundarkan. Bundarkan apa? Nombor 3 ni. Nombor 3 ni. Nilai yang kita dapat ni kepada 2 tempat perpuluhan. Okey. Okey. Ini dia akan berlaku lah. Sebab tadi saya dah beritahu sebab dia online, dia ada problem sikit. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang tak jadi. Okay. Kalau tak jadi juga, kita akan skip je lah. Tapi coding untuk nak bundarkan ni, awak buat macam ni. 63, 2 tempat perpuluhan, tutup, enter. Okey, tengok jadi. Jadi kat sini, ni dia dah bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Kalau 3, awak tukarlah 3. Kalau awak nak 1 tempat perpuluhan, soalan minta, tu awak tukarkan dekat sini. Ini adalah untuk coding bagi nak bundarkan kepada tempat perpuluhan. Okey, jadi saya dah tunjukkan tadi
Satu, cara untuk coding bagi data jenis integer. Dan yang kedua, saya tunjukkan juga coding bagi data jenis float ataupun nombor perpuluhan menggunakan software Python online. Okey, apa yang saya nak awak buat lepas ni? Saya nak awak buat soalan aktiviti 3.2. Nanti ini saya akan masukkan dalam group. Okey, jadi awak tulis macam mana nak coding untuk dapatkan hasil tolak A 50 dan B 36. Tengok soalan yang ni, tengok ni dia tulis X kan, Y kan. Kan tadi saya tunjuk A dengan B, jadi awak hanya perlu tukarkan dia punya ni pun boleh ubah kat sini saja dengan nilai X, Y, mesti jumlah dia kat sini Z, apa operasi dia. Tambah ke tolak awak tukar kat sini. So print nanti mesti sama dengan yang nilai yang ni lah. Okay. Kemudian kalau macam soalan nombor 4, ini adalah bagi float. So buat macam contoh tadi. Gunakan yang contoh tadi lah, ni tolak. Kemudian ni darab, ini kemudian tukarkan kepada 2 titik perpuluhan. Tukar pada 2 titik perpuluhan yang macam saya buat tadi. Ni tulis round 6 3, buat 2 titik perpuluhan. Kalau 1 titik perpuluhan. Okey, so apa yang perlu awak hantar pada saya adalah screenshot coding yang awak dah buat. Okey, contohnya macam ni kan. Ni run. Ini dia punya output. Jadi awak screenshot kan. Kiranya ada 6 screenshot bagi jawapan lah. Bagi coding yang telah awak buat menggunakan online Python compiler. Okay. Kalau ada masalah, tak faham, awak boleh tanya saya lah. Boleh PM saya. Kalau untuk paparan handphone saya rasa dia agak berbeza sikit. Awak scroll kat bawah tu untuk cari output tu. Nanti saya tunjukkan jugalah paparan bagi handphone macam mana. Ini untuk yang guna komputer yang skrin lebih besar. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita belajar 2 benda hari ini. Satu adalah cara untuk kita coding data jenis integer. Dan yang kedua adalah cara untuk kita coding data jenis float. Okay? Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.